Mic dia mic. Sudah. Oh. Tak ingat ke? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan saudara saya Tuan Haji Zainal, tidak lupa kepada pimpinan imam muda kita, Imam Tarawih pada malam ini, muazzin bila tarawih, dan tidak lupa kepada sah kepimpinan surau, dan akhirnya kepada tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat seluruh yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan agenda sebagai umat Islam yang sepatutnya diambil peranan oleh setiap individu muslim, iaitu melakukan ibadah pada malam-malam hari, lebih-lebih lagi pada malam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam peringatannya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sallallahu alaihi. Bukan salah ceramah. Tadi tuan-tuan kata silap ceramah Isra Mi'raj, tidak. Peringatan tazkirah Ramadan. Sebelum datang Ramadan, datangnya bulan Sya'ban. Sebelum datang Sya'ban, datangnya bulan Rajab. Bulan Rajab, kita dengar ceramah masjid surau, semua buat ceramah cerita tentang Isra wal Mi'raj. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Dia tak bawa pada waktu siang, dia tidak bawa waktu pagi atau waktu petang, tetapi pada waktu malam. Waktu malam pula Allah tidak bawa Nabi daripada disko ke disko, pub ke pub, karaoke ke karaoke, tetapi Allah bawa Nabi Muhammad daripada masjid ke masjid. Nak memberi simbolik kepada kita, kefahaman kepada kita bahawa masjid ini tempat ibadah, lalu Nabi dibawa pada waktu malam untuk beribadah. Ramai juga di kalangan manusia pada hari ini kesibukan kerja, maka nak release tension pada waktu malam, mereka pergi ke pub, karaoke untuk release tension mereka pada waktu malam. Tapi Allah telah menunjukkan kepada kita melalui apa yang berlaku kepada Nabi dengan dibawanya daripada masjid ke masjid. Maka bila datangnya bulan Sya'ban, kita membaca surah Yasin supaya kita muhasabah. Apabila sampai nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu, kita buat muhasabah diri. Bagaimana amalan kita setakat ini? Hebat sangatkah amalan kita? Maka sepatutnya sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kena merasakan yang amalannya terlalu sedikit kalau nak dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda Nabi telah pun dijanjikan syurga oleh Allah. Bila kita merasakan diri kita ini kekurangan, apa mesti buat? Melipat gandakan. Sebab itu kalau kita lihat balik penurunan ayat suci Al-Quranul Karim, Allah sebut, kalau salah insya-Allah ya, adinda saya, anak-anak saya boleh tegur ya. Allah turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Disuruh Nabi baca. Baca, Nabi tak boleh baca. Baca, tak boleh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan. Bila baca dengan nama Allah, baru Nabi boleh meneruskan bacaan. Jarang kita buka majalah mangga, surat khabar, berita harian, tamen, nesan, utusan, meloya dan sebagainya. Kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita buka Al-Quran, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Keberkatan Al-Quran. Bila kita buka saja secara sendirinya, kalimah itu akan datang pada diri kita kerana kalimah itu mempunyai nilai, value yang tersendiri. Lalu Allah ceritakan di sana Allah menjadikan manusia daripada titisan darah. Akhirnya Allah sebut di penghujung ayat, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia daripada sesuatu yang tak tahu kepada kita tahu. Tak mengetahui apa-apa yang kita tahu, menangis dia waktu tu. Pakai baju tak reti, lahir dalam keadaan telanjang bulat, tak kira dia Datuk Seri, Tan Sri, Ustaz, ulama, lahir dalam keadaan telanjang. Hari ini kita datang semua dia berpakaian, pakai jubah, pakai serban, pakai baju Melayu, kain pelekat. Alhamdulillah, dah pandai dah. Sebab Allah mengajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Selepas daripada ayat itu, apa kata Allah? Kalla innal insana la yatqa. Manusia ini jenisnya melampaui batas. Kalau orang Melayu kata bagi betis nak paha, melampau batas. Kenapa terjadinya sedemikian? Kenapa dia melampaui batas? Allah nyatakan statementnya di situ, keterangannya. Kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni dia melampaui batas kerana dia rasa dia dah cukup. Dia rasa dah cukup dah. Sebab itu dia tak beramal. Dia rasa diri dia dah cukup. Patutnya dimuhasabah diri. Tengok cukup tak cukup amalan kamu nak jadi penghuni syurga. Agaknya kalau kita mati malam ini, layakkah kita menjadi penghuni syurga? Tak layak dengan amalan kita yang terlalu sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, nak atau tidak, aku tunjuk kepada kamu satu peluang yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih ni. Satu bisnes, perniagaan yang boleh selamatkan kamu daripada azab. Kalau setakat jadi peniaga bazar Ramadan, belum tentu menjadi peniaga yang boleh selamat daripada api neraka. Jual untuk orang berbuka puasa, dia sendiri tak puasa. Jual untuk orang berbuka puasa, dia tak sembahyang maghrib. Bulan Ramadan duk sibuk dengan lemang, ketupat. Bukan marah, bagi tahu dia. Kalau kena pada muka, nak macam mana? Selalu saya kuliah kata ni, siapa biasa dengar kuliah kat sini biasalah kan. Bukan marah, geram je. Allah sebut tak? Nak atau tidak, Allah nak jadi moderator. Allah nak jadi pembimbing, facilitator untuk kita. Allah tanya, nak atau tidak aku bagikan kamu satu peluang yang boleh meniaga, di mana perniagaan kamu ini boleh menyelamat daripada azab yang pedih. Sudah pasti jawapannya yes. I want this. Ya, kami mau. Apa dia? Kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan juga Rasul. Berjuang pada jalan Allah. Beriman pada Allah dan Rasul, berjuang pada jalan Allah, tak perlu bayaran pun. Perniagaan yang tak perlu modal yang besar. Berimanlah kepada Allah. Bagaimana nak cari keimanan? Tidak ada jual di pasar raya, emporium dan supermarket. Yang ada keimanan ini di pusat-pusat pengajian, di surau, masjid, musalla, tempat orang melakukan ibadah. Di sana adanya keimanan. Kita kena letakkan diri kita di sana. Kenapa Allah sebut tadi? Allah menyatakan bahawasanya
Kalla innal insana la yatqa. Manusia ini nyedasnya melampaui batas kerana dia rasa diri dia cukup. Yang peliknya, dalam bab rezeki dia rasa tak cukup. Tidak memadai dengan pekerjaan yang dia buat secara perniagaan, secara kerja, orang katakan sepenuh masa. Tak cukup rezeki ini Ustaz, lalu dia buat part time. Tak cukup part time, dia ambil overtime. Akhirnya no time. No time for Allah. Dalam bab rezeki rasa tak cukup, tapi dalam bab ibadah dah cukup dah Ustaz. Tak apa hampa pergilah sembahyang tarawih. Aku tak apa, aku dah okey dah. Nang bokati nang kui bokati kui. Kalau bab rezeki kita boleh rasa tak cukup, kenapa ibadah kita dah cukup ke? Sedangkan Nabi mengajarkan kepada kita, imam duk baca ayat dah jadi doa ni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi suruh kita berdoa minta apa? Minta keampunan. Sebab kita ni banyak dosa kita buat. Banyak masa kita abaikan. Yang mana Allah beri masa ini untuk beribadah, kita tak ibadah. Sebab tu tuan-tuan, bulan Ramadan ni kalau boleh tuan-tuan, ya, berilah ruang waktu untuk kita beribadah. Semua orang tahu kadang-kadang nak bagi tazkirah ni pun tuan-tuan pening kepala lah. Sebab tu saya bagi tazkirah, saya tak main tek-tek mana yang Allah bagi sampai kita sampai. Orang kata malas nak dengar tazkirah. Ustaz yang main dua hari lepas yang sama juga, dia cakap 3 hari lepas yang tu juga. Yang datang tahun lepas pun yang tu juga. Memanglah bab tazkirah peringatan ni kita ambil konsep copy and paste. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dikopi oleh para sahabat, dipastekan kepada sahabat yang lain. Sampai kepada para ulama-ulama, sampai kepada kita. Itu kaedahnya. Ini tak dalam bab Quran, dalam bab ilmu tak copy and paste. Dalam bab yang viral, dia copy and paste sungguh. Sebab kita ni tak mesra ibadah tuan-tuan. Tak mesra ibadah. Kita kena ingat tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang nak kamu dusta? Apa lagi nikmat yang tak ada? Allah berikan kesenangan. Allah beri kesenangan kepada kita. Biarpun kita orang kata duduk dalam keadaan sini terhimpit-himpit, ya, tapi kita ada surau. Dalam keadaan kita duduk di sini, kita rasa diri kita aman. Kerana apa? Tidak ada gangguan. Tak ada orang nak datang bising-bising. Habis sangat kalau bising pun bunyi mercunnya. Tapi yang peliknya, dalam keadaan aman begini pun masih ramai yang tak nak datang menunaikan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni, wahai saudaraku yang ada di luar sana, kena faham dia tak ada dalam bulan Syawal. Dia ada dalam bulan Ramadan. Serban besar sebakul pun kalau nak sembahyang tarawih, bulan Ramadan, tak ada dalam bulan lain. Datanglah solat sunat tarawih. Kita lihat saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin. Mereka sedar bahawa diri mereka umat Islam, tanggungjawab mereka sebagai orang Islam. Lalu mereka nak menunaikan solat kewajipan mereka, termasuklah dengan solat sunat tarawih. Mereka sanggup lakukan biarpun mereka ditembak ketika sedang menunaikan solat di dalam Masjidil Aqsa. Mereka diikat tangan mereka. Tapi kita di bumi Malaysia dalam keadaan aman, kita langsung buat tak peduli. Tuan-tuan, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada 5. Ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua menunaikan solat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat menunaikan zakat. Yang kelima mengerjakan ibadah haji. Berkata ulama Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, apa kata dia? Rukun Islam memang ada 5. Tetapi rukun Muslim, rukun untuk menjadi orang Muslim, ada 2 saja. Ada 2. Rukun Islam ada 5. Yang ujung sekali apa dia? Iaitu mengerjakan ibadah haji di Baitullah. Rukun ini boleh gugur
boleh tertolak daripada diri orang Islam itu sekira mana dia tidak ada kemampuan. Dia uzur, macam mana nak pergi Mekah? Dia tak ada duit, macam mana nak pergi mengerjakan ibadah haji? Tak ada transport nak pergi, nak jalan kaki, bila tahu nak sampai? Maka gugur rukun Islam, iaitu mengeluarkan zakat. Kalau dia sendiri pun fakir miskin, nak bayar zakat apa? Dia minta zakat ke orang lagi ada? Gugur. Tapi ni zakat mana? Zakat pendapatan, zakat harta. Jangan zakat fitrah pun tak bayar pula. Terdekut sungguh. Zakat fitrah berapa duit dia pun. Sini RM7. RM7 bahagi dengan 360 hari. Jatuh berapa duit dia pun sehari. Murah tu nilai kita. Tu pun duk berdekut juga lagi. Beli top up bukan lagi RM50 sebulan boleh bayar. Ya. Balik semula. Lagi cari jalan tak habis. Tengok ni sikit. Tak boleh panjang-panjang lagi tuan-tuan marah. Okey. Rukun zakat ini boleh gugur. Sebab apa? Sebab kalau kita sendiri pun tidak ada kemampuan, kita pun miskin. Rukun Islam puasa. Puasa ni wajib kepada orang Islam pada bulan Ramadan. Tapi kalau dia orang yang sangat tua, uzur, sakit, maka tak diwajibkan zakat tu, puasa tu kena pada dia. Dia cuma bayar fidyah. 3 rukun ini boleh ditolak begitu saja walaupun dia tetap orang Islam. Tetapi 2 rukun ini tetap kena ada. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Nak jadi Islam, nak jadi Muslim, setidak-tidaknya sekali dia kena ucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Bila mana mengucap, dia kena solat. Kerana apa? Kerana orang miskin kena solat, orang kaya kena solat, orang sakit pun kena solat, apatah lagi kalau dia sihat wal afiat kena solat. Dalam keadaan tenang dia kena solat, dalam keadaan haru biru pun dia kena solat, dalam keadaan ketenangan pun kena solat, dalam keadaan peperangan pun mereka kena solat. Tidak ada excuse untuk solat. Tetapi ramai hari ini kita lihat di luar sana, apatah lagi, jangan tengok luar lah, kita tengok dalam kita cukup. Kadang-kadang kita yang datang solat malam ini, kita alhamdulillah kacang cap tangan. Tapi bagaimana anak-anak kita? Bagaimana ahli keluarga kita? Berbuka puasa tadi, cekau itu, cekau ini, tapi akhirnya tidak solat maghrib. Sedangkan solat, tenang kena solat, dalam keadaan tertekan pun kena solat. Itu sebabnya kita kena tengok balik tuan-tuan, supaya jangan kita salah tanggapan terhadap Islam. Jangan kita rasa cukup. Sebab itu kata Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat almarhum. Apa kata dia? Nak memimpin sebuah negeri lebih mudah daripada nak memimpin sekeping hati. Ni, nak jaga hati kita ni lagi susah daripada nak memimpin negeri ataupun negara. Kalau kita boleh jaga hati kita, maka insya-Allah apa juga jawatan tanggungjawab yang diberikan kepada kita akan jadi selamat. Tetapi kalau hati kita tidak mampu dipimpin, kau beri negara kepada engkau, lingkup negara. Kau bagi negeri kepada engkau, lingkup negeri. Kau bagi amanah jawatan apa pun akan hancur, kerana nak jaga hati ini sangat susah. Maka sebab itu dia kata jaga hati. Itu sebabnya kata baginda Nabi SAW, Nabi sebut berhubung dengan Ramadan. Apa kata baginda Nabi SAW? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, barang siapa berpuasa Ramadan. Ni puasa yang kita duduk ni, yang kita tengah jalan ni. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, dengan adanya keimanan dalam diri, dan dia puasa pula dengan mengharap daripada Allah. Ramai orang puasa kadang-kadang bukan sebab dia beriman pada Allah, tapi dia puasa kerana dia nak menguruskan badan yang dia yang dah makin hari makin buncit. Ramai wanita-wanita berpuasa sebab nak langsingkan badan dia, sebab takut suami cari lagi. Tengok-tengok langsing, suami pasal agak tak guna betul ustaz, saya puasa sampai dah
badan dah macam kerengga, dia cari lain juga. Buat macam mana Allah dah tulis dah, suami dia akan ada, bukan 2, 3. Percayalah kepada takdir. Nak tunjukkan puasalah kerana keimanan wahtisaban. Siapa yang puasa kerana keimanan dan juga mengharap, apa yang kita harap? Harap keampunan daripada Allah. Maka Allah akan berikan keampunan di atas segala dosa-dosanya. Maka sebab itu tuan-tuan, saya kira ramai kita tahu banyak benda, cuma kita perlu mengambil tindakan. Bukan setakat mengambil pengetahuan, tetapi juga kena mengambil tindakan. Kita dah tahu penghujung Ramadan adanya malam Lailatul Qadar. Pakat tahu semua, jangan duk cari malam Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar ni tuan-tuan, Allah pemilik dia. Tapi kalau tuan-tuan datang semayang setiap malam kerana Allah mencari redha Allah, Allah tahu hamba dia yang mana dia layak beri. Kalau duk cari kan, dia datang cari kat dinding Lailatul Qadar, dia orang kata malam ganjil 21, malam ni malam 24. 24 tak ada, patah balik dia tak semayang. Kita bukan cari Lailatul Qadar, kita cari redha Allah. Allahumma inna nas'aluka redha. Dia minta redha dulu, baru jannah. Minta redha, sebab dapat redha Allah, dapatlah syurga. Jadi tuan-tuan, perbetulkan niat kita. Ya, kita datang beribadah nak cari redha Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi sebelum akhirnya tuan-tuan, saya nak sebutkan, alhamdulillah sini tuan-tuan buat 8. Ya, tak berat. 8 cantik dia tu. Jadi Nabi sebutlah, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang solat tarawih bersama dengan imam, bermula daripada mula imam takbir sehinggalah selesai imam memberi salam, iaitu salam witir, maka Allah SWT akan catatkan ganjaran pahala bagi diri mereka itu, akan ganjaran pahala seperti mana dia menghidupkan sepanjang malam dengan beribadah. Jadi walaupun besok kita niat nak bangun pukul 3 pagi baca Quran, niat nak bangun semayang tahajud, niat nak semayang tasbih dan segala-galanya, tiba-tiba Allah jaga-jaga pukul 6, sahur pun tak sempat, apatah lagi nak baca Quran. Tetapi pahala membaca Quran dapat, pahala solat tahajud dapat, pahala solat tasbih dapat. Dan bila sebut sahur juga samalah. Bangun makan sahur bukan makan kerana nak kenyang. Kalau kerana nak kenyang tuan-tuan, silap. Kerana yang beri lapar Allah. Tuan-tuan, bedallah nasi biryani ya Chef Ahmad 2 kotak. Wih, 100 tu harga. Tengok pukul 2 petang dah lapar, perut dah keroncong dah. Tak guna betul Chef Ahmad. 2 kotak aku makan, lapar. Yang beri lapar itu Allah. Yang beri kenyang itu Allah. Yang beri hilang dahaga itu Allah. Yang beri haus itu juga Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Jadi kita bangun makan sahur, tak kira makan apa pun. Ada orang kita bangun makan buah kurma ni dia lah. Orang tu tak tahan, makan nasi lah, biar ikutlah dia nak makan apa pun. Dia nak makan McD kan, ikut dia lah. Yang penting dia bangun sahur bukan kerana bangun makan nak cari tenaga, tapi bangun makan untuk mencari barakah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita dapat memperkukuhkan diri kita dalam beribadah lebih-lebih lagi di penghujung Ramadan. Ya, kalau tuan-tuan pernah tengok lumba, ya, lumba lari anak-anak kita di sekolah, tuan-tuan juga pernah tengok lumba lari di peringkat international. Kalau dulu Carl Lewis paling laju, Ben Johnson paling laju dulu. Kalau kita Malaysia pula ada apa? Watson Youngback. Tu dulu. Sekarang ni tak tahu, saya pun tak tahu. Tapi nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau kita tengok orang berlari dalam pusingan pertandingan ni, dia pecut-pecut. Bila dia nampak garisan penamat di hadapan, dia lagi pecut ketika itu untuk menyentuh benang tali di garisan penamat. Tapi orang Melayu macam saya, nasib baik tuan-tuan jawab. Orang Melayu macam saya, dia pecut malam pertama, kedua, ketiga tarawih, masuk 15 tarawih. Lepas tu dia slow. Garisan penamat dah nampak. 10 malam terakhir dah nampak dah garisan penamat. Dia tarik handbrake. Bakal ngecun dengan pergi, bakal lemah. Macam mana kita nak dapat kejayaan? Akhirnya iblis potong kita di garisan penamat. Ya, jadi tuan-tuan, harap-harap tuan-tuan faham dengan maksud yang saya sampaikan supaya kita dapat istiqamah dalam ibadah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fiddin. Ya Allah, fahamkan kami dengan agama-Mu ya Allah, permudahkan bagi kami dalam melaksanakan segala tuntutan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, Engkau membebaskan penghuni api neraka-Mu ya Allah. Lalu kami mohon kepada-Mu, jadikanlah diri kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir ya Allah, sebagai di kalangan hamba yang Kau bebaskan daripada api neraka. Ya Allah, kami juga yakin benar yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat mengakhirkan hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, dikurniakan syurga. Lalu kami pohon kepada-Mu ya Allah dengan rasa rendah diri ya Allah, jadikanlah diri kami ini, kedua ibu ayah kami, ahli keluarga kami, seluruh jamaah yang hadir beserta juga dengan ahli keluarga mereka masing-masing ya Allah, seluruh umat Islam yang berada di sekitar surah Al-Hijrah ini dan seluruh umat Islam yang berada di serata dunia. Jadikan kami dan juga mereka semua di kalangan hamba-Mu ya Allah, yang Kau kurniakan kelancaran lidah dan bibir, agar kami dapat melafazkan kalimat syahadah ketika mana hembusan nafas kami terakhir. Lalu Kau kurniakan kepada kami nikmat syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.